Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, daripada Ar-Rahim, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Kita malam ni tidak baca Riyadhus Salihin. Kita menghabiskan kita punya sakibaki nota ini, iaitu kita kata 12 perkara penting berkaitan dengan persiapan, persediaan bagi orang yang nak melakukan ibadah haji dan umrah. Kita masuk pada perkara yang ke-8. Perkara ke-8 iaitu hasil umrah dari sumber yang halal dan berkat. Hasil kita nak pergi umrah itu daripada sumber yang halal, satu. Yang kedua, berkat. Benda halal itu martabat dia tinggi daripada benda haram. Tetapi benda yang berkat, dia mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada halal. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Ya Allah, rezekikanlah kepada saya ini rezeki yang halal, yang baik dan yang diberkati padanya. Jadi itu kita kena jaga dan kita kena hati-hati ikhwan. Ke-9, teman yang baik. Teman yang baik sebagai kita punya pendamping. Dan itu nak kata teman tu baik, kata baik, itu dilihat nampak pada sudut akhlak dia. Dan dalam akhlak itu dua perkara yang menentukan akhlak, iaitu perkataan dan perbuatan. Kita nak kata orang tu ada akhlak atau ada akhlak, perkataan dia lah mendahului segala-galanya. Perbuatan dia lah mendahului segala akhlak. Jadi kalau dia mempunyai yang sebelum itu, yang kita belajar tibul kalam, perkara yang kelima tu, tibul kalam. It'amu ta'am itu berkaitan dengan fi'il dia, dengan fi'liyah dia, perbuatan dia. Maka tibul kalam, dia cakap akhlak dia bagus, perkataan dia baik, maka kita hukum dia teman yang baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, cuba sebelum kita nak menilai kawan kita, dia kata kita cuba nilai diri kita dulu. Sebab sebelum orang jadi kawan kita, kita adalah kawan orang. Jangan kita kata kawan kita, sebenarnya kita adalah kawan orang. Apa dia kata? Dia kata selama kita kawan dengan orang, mari kita tengok apakah perubahan yang ada pada kawan kita. Kawan kita tu berubah apa? Kita nak kata kawan kita kawan baik ataupun kawan tidak baik, sebelum kita nak kata dia baik atau dia apa, kita cuba tengok berapa lama kita kawan dengan dia, apakah manfaat lidah dan perbuatan kita dia dapat. Dengan itu kita tahu kita bukan kawan yang baik ataupun kita kawan yang baik. Kata Imam Ghazali, kita belajar bab ghibah, larangan ghibah. Kita belajar bab namimah, larangan namimah. Maka kita lihat
Antara lisan kita dengan lisan kawan kita, lisan siapakah pembekal dan pembawa kepada riba dan namimah? Hitung. Hasibu anfusakum. Kita hitung diri kita. Ibda' binafsik. Kita start hitung dengan diri kita sendiri, bukan diri orang. Jadi kita nak kata dia kawan tak baik, sebelum kita kata dia kawan tak baik, adakah kita kawan yang baik? Diri kita. Kita kawan dengan dia, cuba kita tengok balik berapa banyak benda riba yang dia dengar daripada lisan kita. Dia dengar daripada mulut kita tentang benda aib. Disebut tentang 7 perkara yang membatalkan amalan. 7 perkara yang membatalkan amalan. Salah satu daripada 7 itu apa dia? Ishtighal bi'uyubin nas, ataupun ishtighal bi'uyubil khalq. Kita sibuk, kita busy. Masa kita begitu sibuk dengan apa? Dengan keaiban manusia, dengan keaiban makhluk. Jadi kita tengok fikiran kita, iklim pernafasan kita, wadah hati kita, apa yang banyak, produk apa yang keluar di lisan kita. Daripada situ kita boleh tahu Allah akan anugerahkan kawan macam mana pada kita. Kalau itu kita, mustahil kita akan berkawan dengan orang yang terpelihara lisan dia. Sebab kalau dia terpelihara lisan, kita produk menghancurkan. Maka kata Imam Ghazali, jadilah kita kawan yang baik sebelum mencari kawan yang baik. Kenapa kawan yang baik ini, ikhwan? Ada banyak perkara kita kata apa dia? Tentang asrarul hajj, rahasia-rahasia haji dan hikmah-hikmah haji dan umrah. Rahasia dan hikmah yang kita nak keluar, kita nak lihat apakah hikmah dia. Kawan yang baik boleh membantu kita. Dan itu tidak perlu saya panjangkan, ikhwan, kesemua kita telah ada maklumat yang banyak. Apa yang Nabi contohkan tentang kawan yang baik kan? Contoh yang sangat dahsyat. Minyak wangi dengan penjual dengan apa itu? Tukang besi. Ke-10, tawakal diri sepanjang menuju umrah yang mabrurah. Kita start nak berjalan ke sana, tawakallah diri kita, serahlah diri kita kepada Allah. Ini sikit saya kata, apakah sifat besar yang kita boleh lihat kepada orang yang bertawakal? Kalau kita kata kita tawakal, mesti ada sifat ni. Kalau tak ada sifat ni, tawakal kita tak sempurna. Sabar. Dengar, saya beritahu, ini perhatian. Baik. Kita belajar dalam akidah. Dalam hal akidah, kita cuba notakan dalam pelajaran akidah, sepanjang kita belajar akidah tauhid, apa dia perkara yang Tuhan janji nak bagi pada kita. Rezeki yang dia janji kan, rezeki lagi, jodoh lagi, mati lagi, yang dia confirm dia janji nak bagi pada kita. Pertolongan dia, bantuan dia, betul? Orang yang berdoa, dia nak kabulkan doa, betul? Kalau kita duduk di atas jalan Allah, Allah janji dia akan tolong kita. Dia akan tolong kepada orang-orang yang beriman. Betul? Baik. Tawakal, kemuncak tawakal, apa dia? Kita tidak mengungkit janji Tuhan pada kita. Kita tak ungkit janji Tuhan pada kita. Abang Syarif ada janji
satu benda nak bagi ke saya. Syarif kata, saya nak bagi benda ni, janji. Saya telefon, Abang Syarif kata nak bagi, bila nak bagi? Saya call Abang Syarif, saya kata nak bagi, saya bagi ya. Tak telefon. Lepas 3 jam telefon balik, ni Abang Syarif confirm kan nak bagi? Ya, insya-Allah. Saya ni bukan mungkir janji punya orang. Okey, terima kasih Abang Syarif. Tak telefon. Besok pagi-pagi saya tahu Abang Syarif 5.45 dah bangkit dah. Satu call lagi. Abang Syarif ni saya nak peringat Abang Syarif janji nak bagi kat saya. 3-4 kali kenal tu Abang Syarif akan ingat apa dia. Dia ni pasal apa dia tak percaya ke aku nak bagi? Betul? Sahabat Ilmi? Ini yang tak musafir tau, musafir lain. Ini kita duk baca jilid 2, musafir jilid 16. Kita duk peringat orang tu tentang benda dia janji nak bagi pada kita. Akhirnya bila kita peringat, dia akan jadi apa dia? Dia akan timbul satu pertanyaan, hang percaya ke aku nak bagi ni? Hang percaya kan? Tak percaya. Maka dalam ilmu mantiq, dia kata apa dia? Dia kata apabila kita ulang minta benda yang dijanjikan, maka itu petanda dia kita telah menzahirkan keraguan. Kita telah tunjuk ragu. Kita dah tunjuk orang ni macam, ya ke nak bagi? Apa Allah janji? Allah buat kita dengan dia buat rezeki kita. Dia buat siapa dulu? Rezeki dia buat dulu baru dia buat kita. Dia tak silap. Kita duk peringat Tuhan. Tuhan tolong bagi rezeki kat aku nah. Tuhan hang jangan biar aku melarat nah. Kita tak kata Allahumma rzuqni. Kita duk peringat Tuhan, bila aku nak kaya Tuhan, aku teruk dah ni. Tuhan, hang janji, hang nak bagi, hang nak dengar doa orang yang berdoa. Aku doa lama ni aku tak dapat. Apabila kita duk buat lagu tu ke Tuhan pada benda yang Tuhan confirm nak bagi, kita sedang menzahirkan keraguan kita pada Tuhan. Apa yang kita ragu dia nak bagi? Apa yang kita nak ragu? Bismillah. Maka kita kena duduk di atas sebab-sebab yang Tuhan nak saja. Jangan ragu dengan Tuhan. Tuhan dah kata dah, aku bagi rezeki kat hang. Pasal itu aku buat hang bukan untuk rezeki, aku buat hang untuk ibadat ke aku. Aku bagi rezeki kat hang. Maka kita korbankan ibadat untuk rezeki. Maka ini satu tindakan yang tak betul. Kemuncak tawakal apa dia? Kita yakin dengan apa yang Tuhan janji nak bagi kat kita. Yakin dahsyat. Subhanallah. Subhanallah. Ya masyarakat. Betul. Allah tak, kita ingat diri kita, ya Allah kau tak pernah mungkir janji. Itu tak. Kita ingatkan diri kita. Kita baca balik ayat Allah. Ingatkan diri kita, Tuhan tak mungkir janji. Bila keraguan kita tentang rezeki, tentang bila sakit dia sembuhkan, tentang kesusahan dia akan bagi bantuan, kita ingatkan diri kita, Allah tak pernah mungkir janji. Allah tak pernah membiarkan. Maka menjadi hak kepada Tuhan menjaga orang yang bertawakal. Falyatawakkal ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ke atas Allah lah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Ke atas Allah lah. Dan Allah itu wakil kita. Kita serah diri kita pada Allah. Serah sungguh-sungguh. Yang kita pergi kerja siang pagi, ini apa dia? Ini kita duduk di atas sebab yang dia minta, atas syariat yang mulia. Sampai tempat-tempat tertentu dalam solat, Allah yang syariatkan kepada kita sebut
Rabbi ghafirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni warfa'ni. Dia yang syariatkan. Jangan ragu, baca doa tu. Dia yang syariatkan kepada kita, jauhi peraturan-peraturan yang haram, dekati yang halal. Dia yang syariatkan dengan penuh kemuliaan. Maka kita duduk di atas sebab-sebab yang menyampaikan kita kepada maksud itu. Jadi hati kita jangan ragu. Kalau benda tu bukan hak kita, tak akan sampai pada kita. Benda tu bukan hak orang, tak akan sampai ke mulut orang. Dia akan sampai ke mulut kita. Itu rezeki kita, tak akan jadi hak orang. Kemuncak tawakal itu. Kemuncak. Tenangkah kita dengan janji Tuhan? Lepas kita salat, kita kata, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddu minkal jadd. La mani'a lima a'taita, la mani'a lima a'taita. Tak akan terhalang apa yang kau nak bagi pada aku. Apa yang kita nak ragu dengan Tuhan. Tetapi ini sahabat dua helmi. Saya pun confused macam mana duduk dekat-dekat pula. Lili hati-hati ya. Dua helmi dah ada. Ini helmi belah sini, ini helmi baling. Ada dua helmi. Jadi apakah yang kita nak ragukan? Tapi jiwa kita ni kerana sifat dia muqallibal qulub, ya. Bila datang sesuatu ancaman dalam bentuk hidup ni, dia cepat mengalihkan pandangan kita. Ketika itu kita cepat-cepat kena heret dan duduk di atas apa yang Tuhan janjikan. Tuhan janji, walaqad nasarallahu fi bad walaqad nasarakumullahu fi badrin wa antum azillah. Allah memberi pertolongan pada kamu pada Badar dalam keadaan kamu sangat lemah, sangat longlai. Allah bagi bantuannya luar biasa. Baik ikhwan, ini satu dua contoh. Apabila kita nak turun, tunjukkan kita tawakal sungguh pada Allah. Satu, meninggalkan keluarga dengan perkataan yang sunnah dan mengajar keluarga menyambut dengan ucapan yang sunnah. Dua, doa safar. Tiga, doa apabila melihat karya baru di Mekah sebaik sampai di sana. Cuba kita tengok doa itu yang dalam hak besar tu. Kita pergi ke helaian yang ketiga. Helaian satu, helaian ketiga. Kita tengok helaian ketiga. Bila kita nak keluar daripada rumah, kita nak tinggalkan ini kepada keluarga kita. Ini seperti hadis dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan lainnya. Maka Nabi meminta kepada kita berkata, astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Ya, kita kata yang ni. Astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Ini kita kata dekat keluarga kita. Tinggalkan mereka dengan perkataan ini. Astaudi'ukumullah. Ya. Dalam risalah kita terjemahan dia, aku mengamanahkan kamu kepada Allah. Ada lagi recah kan? Ada lagi? Recah ni ada lagi? Sahabat ilmi ada? Ada? Oh, lain sikit. Tak apa. Tak apa. Astaudi'ukumullah, terjemahan di sini dia pakai dengan makna aku mengamanahkan kamu kepada Allah
allazi la tadhi'u wada'i'uhu, yang Allah tidak pernah menghilangkan barang yang disimpan padanya. Dahsyat dia kan. Ini sebesar-besar perkataan. Kita nak keluar ni, sebenarnya ini kita nak keluar perkataan musafir lah, bukan Mekah saja. Tapi ini kebetulan dalam bab ni lah kita kaitkan. Kita nak tinggal keluarga kita. Apa kita nak kata? Kita tak ada apa ya kan. Kita nak kata pada guard, nak kata kepada security, nak kata pada alam. Alam, kalau pencuri masuk area, itu semua kita boleh buat. Tetapi kesemua itu ada Rabb yang menjaga dia, ada penjaga dia. Maka kita kata astaudi'ukumullah, aku titipkan kamu semua kepada Allah. Dah di luar pandangan kita, di luar pikiran kita, dah di luar dah kemampuan kita. Yang Allah Ta'ala itu alladzi la tadhi'u, Allah tidak akan mensia-siakan wada'i'uhu, benda yang kita titip pada dia. Allah tidak akan la tadhi', dia tidak akan mensia-siakan. Allah tidak akan alpa, Allah tidak akan ghalib dalam nak menjaga. Ini barang titipan. Maka Allah adalah seamanah-amanah pencipta. Kita kena yakin dengan amanahnya Tuhan, dengan jujurnya Tuhan, dengan setianya Tuhan. Kita nak pergi jauh ni, serahlah kepada Allah. Ini permulaan tawakal. Mana kita nak letak? Kita mana? Kita dah tak ada apa-apa dah. Kita dah kosong dah. Kita sayang anak, sayang harta benda kita, tanam perniagaan kita, anak pinak kita, semua ni cucu cicit kita. Lah sekali nak kata apa? Kita pun tak tahu nak kata apa. Ya Allah, selamatkanlah mereka semua. Apa nak kata? Astaudi'ukumullah allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Yes, kata begitu. Allah, aku titipkan kamu pada Allah. Astaudi', aku tinggalkan kamu. Aku tinggalkan kamu semua kepada Allah. Allah tidak akan mensia-siakan barang yang ditinggalkan pada dia. Dia akan jaga, dia akan pelihara, kerana dia itu khairul hafizin, sebaik-baik pemelihara. Bila kita kata lagu tu, kita ajak keluarga kita sambut dengan perkataan di bawah ni. Kita ajak mereka sambut. Jangan mereka duduk diam ke batu lagu tu. Mereka kena sambut. Sambut dengan perkataan, kita sambut dengan perkataan astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kita minta keluarga kita guna perkataan nastaudi'ullah, nastaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalaka. Minta dia buat jawab lagu tu. Subhanallah ikhwan. Dengan membawa makna nastaudi'ullah, kami pula menyerahkan engkau ini kepada Allah. Kami serahkan engkau pada Allah. Dinaka, urusan agama engkau. Wa amanataka, amanah-amanah engkau. Wa khawatima amalaka, dan segala khawatim penyudah amal yang kamu nak pergi ni kerananya, kesemuanya kami serah pada Allah. Allah pula akan pelihara engkau. Subhanallah. Dahsyat sunnah ni memang. Jangan main-main. Sunnah ni sangat dahsyat. Kita belajar sunnah, kita amal sunnah. Ya Allah, kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Kita sangat boleh rasa. Baik. Itu dapat kita faham, tidak perlu saya perpanjangkan. Kemudian kita ikut urutan tulisan kita, iaitu apa dia? Doa safar. Kita jangan lupa
membaca doa safar. Tengok dekat sini pada yang muka surat ke bawah, awal sekali. Doa safar. Yang ketiga tu, doa yang ketiga, doa safar. Di situ ditulis doa naik transportasi. Bahasa Indonesia kah? Udara, yakni pesawat. Ini doa naik pesawat. Doa naik pesawat. Ikhwan, tengok ada satu perkara kita kena belajar dalam doa naik pesawat. Kita start baca. Sebenarnya bukan naik pesawat, kita turun daripada rumah tu, kenderaan kita duduk berjalan tu, baca. Tak mesti naik pesawat. Tak perlu tunggu naik pesawat. Sebab kita dah start apa? Safar, dah start berjalan. Doa yang keluar rumah tu baca macam biasalah. Yang tu saya tidak angkat lah, pasal itu kita tahu dah. Ini saya cerita yang jarang-jarang kita baca. Doa safar ni jangan tinggal baca. Ya. Boleh. Sebelum doa ni kita dalam rumah ada kita disunatkan untuk solat sunat safar. Ada yang orang buat, ada yang sunnah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala maha mengetahui. Sebelum kita keluar, kita sembahyang sunat 2 rakaat, sunat safar. Ada, tetapi riwayat-riwayat itu kesemuanya tidak sahih. Ada dalam bentuk tidak sahih. Maka pandai-pandai bawa diri lah. Kan tak tahu. Jadi, tapi kalau kebetulan waktu tu waktu duha, kita boleh sembahyang duha. Ataupun kita nak keluar dengan berwudu, kita ambil wudu, kita boleh sembahyang sunat wudu. Ataupun kita singgah di masjid, kita nak start ke situ kan, kita tahiyatul masjid. Maka sembahyang khas sempena untuk safar, maka tidak perlulah kita layan sangat. Zuhur lah, maka tak ada lah tuntutan yang begitu kukuh kepada kita. Baik, kita keluar dari rumah, kita dah baca doa keluar rumah dengan bermacam-macam doa. Kita pun dah naik atas kenderaan, kita pun baca doa kenderaan. So kenderaan kita tu duduk bergerak ke airport juga. Masa kenderaan kita tu duduk bergerak, pergerakan kita itu ke airport, kita iktiraf dah itu safar. Kita dah start dah safar. Yes. Kalau kita iktiraf dia safar, tak payah tunggu atas pesawat. Atas pesawat kita baca doa naik kenderaan. Pasal dia kenderaan. Maka kita duduk keluar tu, start dah baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu sebahagian daripada doa naik kenderaan. Sebab Nabi duk baca ni masa duk atas unta kan, duk berjalan. Ai tengok, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Kita bacalah doa ni. Kalau tadi kita dah naik, masa kita naik kenderaan, kita dah baca Subhanalladzi sakhkhara lana, kan?
Masa kita safar, kita startlah dengan perkataan Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza albirra wat taqwa. Ikhwan, doa safar ni sangat dahsyat ikhwan. Sangat dahsyat, sangat ajaib. Mari kita tengok makna dia. Macam ni berkenaan jalan boleh macam Boleh? Ada bagi dia berjalan supaya ada safar lah. Safar mana pergerakan menuju kan. Atas kenderaan kita baca doa kenderaan dulu. Lepas tu dah habis dah. Allahumma. Itu doa safar. Doa yang tadi tu yang ada orang tinggal tu kita baca sebelum Tu sebelum tu kita nak tinggal, tak mana kita nak tinggal dia? Tak mana kita nak tinggal dia? Tak mana? Kalau kita nak pergi umrah, tak mana last kali kita akan jumpa dia? Kalau di airport lah, baca yang tu kat airport, perpisahan. Lepas tu kita tak cakap apa dengan dia. Tak cakap dia, bye-bye. Baca doa ni. Astaudi'ukumullah allazi la tadi'u wada'i'uhu. Katalah tu, bagi dia dengar. Tak mana ki? Yang mana? Astaudi'ukumullah. Nastaudi'ullaha dinaka. Adinaki. Amanataki. Amalaki. Kalau nak tukar lah, tak tukar pun tak apalah. Sebab dhamir saja. Tak ada apa-apa. Macam hu dengan ha kan, untuk sembahyang mayat. Tak tukar pun tak apa. Boleh. tukar nas. Tukar nun nas. Pakai nas. Macam ni. Kita ni, masa kita nak hantar bapak kita, kawan-kawan pi, kita seorang aja. Kita seorang aja kan. Kita seorang aja hantar dia. Maka kita kata as. Pakai as. Kita ada bini kita, ada anak pinak semua hal lain ada, kita pakai nas. Kami semua tinggalkan kau. Kalau kita seorang-seorang kan, siapa pun tak ikut, kita aja ikut. Maka kita jawab kat dia astaudi'ullah. Tapi kalau kita ramai, adik-beradik ramai dia ada, kita jawab bagi semua pihak. Kita kata nastaudi'ullah dinaka. Sebenarnya kalau yang pergi itu mak dan bapak kita masih boleh pakai dhamir ka. Patutnya kita kata kuma, dinakuma, amanatakuma, amalakuma. Patut kuma, dua kan. Tapi tak, kaedah bahasa juga taglib. Taglib maksud dia kita guna satu dhamir yang kuat, yang dhamir lain berhimpun di bawah dia. Macam ka untuk lelaki-lelaki, cukup dah. Macam kita baca doa pada pengantin, kita kata barakallahu laka wa baraka alaikuma. Depan tu kita kata barakallahu laka, satu. Lepas tu barakallahu lakuma. Tapi tak, kita guna dhamir yang kuat. Sebab apa? Sebab wanita di bawah suami dia kan. Maka bila kita kata ka, dia berada di bawah zimmah. Kita tak payah pakai kuma dah, boleh. Tidak ada apa-apa. Pasal itu kita jumpa suami, barakallahu laka wa baraka alaika. Dan itu dituju kepada suami. Maka isteri di belakang dia. Betul Ustaz Nan? Ustaz Nan mengaji nahwu lama, saya kena tanya. Baik. Tak mana tadi? Kita tengok makna dia. Boleh ke tadi masalah dhamir tu? Boleh, Sekarang kita cuba tengok makna dia sikit. Baik. Kita ambil pada perkataan Allahumma inna nas'aluka.
Terjemahan dia, terjemahan dia, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Kami memohon perbuatan yang Engkau redha. Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza al-birra wa taqwa. Sepanjang perjalanan ini, ya Allah, kami pinta kepadamu al-birra, kebaikan, wa taqwa, ketakwaan, wa minal amali, dan daripada amal, ma tarda, apa yang kau redha. Allahumma hawwin alaina safarana haza. Ya Allah, hawwin alaina, permudahkanlah perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dahu, dekatkanlah jaraknya bagi kami. Tengok, Allahumma hawwin alaina, hawwin alaina safarana haza. Hawin ada banyak makna. Rendah pun makna dia, hina pun makna dia. Hawin, kau muliakanlah kami dengan safar ini, bermakna perjalanan ini jadi rendah dekat kami, ya Allah. Kami injak dia tu dengan mudah, kami injak dia pergi ke satu tempat. Watwi anna, perkataan dia watwi. Watwi ni asal maksud dia apa? Gulung. Gulung. Orang Arab kata watwi firasha, magik-magik pagi tu gulung tempat tidur. Watwi anna bu'da, kau gulungkanlah perjalanan yang jauh ni jadi dekat, ya Allah. Kami tak berjumpa dengan segala azab dalam perjalanan. Tengok, Allahumma anta sahibu fi safari. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam kepergian. Wal khalifatu fil ahli, dan Engkaulah mengurusi keluargaku. Allahu akbar. Ya Allah, anta sahibu safar, Engkaulah sahibu safar. Kita tidak safar dalam keadaan seorang diri. Kita ada sahibu safar, Tuhan empunya perjalanan. Siapa Tuhan empunya perjalanan? Tuhan. Dia bersama dengan kita. Dan dia tu siapa dia? Dia adalah khalifatu fil ahli. Dia adalah khalifah kita dalam mengurus keluarga kita. Apa makna khalifah? Pengganti kita. Bukan kita khalifah Allah, Allah khalifah kita. Pengganti. Kita tak tengok rumah kita bukan tengok, harta benda kita bukan tengok. Siapa nak ganti kita urus ni? Allah. Wal khalifatu fil ahli, kau gantilah aku, ya Allah, kau uruslah depa. Aku dah tak ada apa dah. Allahumma inni ataupun inna a'udzubika atau na'udzubika min wa'tha'is safari. Ini apa dia, ikhwan? Ini adalah fitnah. Ini adalah makhluk akan kacau kita ketika kita safar. Ini sangat bahaya. Apa dia? Ya Allah, aku berlindung padamu daripada selama berjalan ini wa'tha'is safar, kelelahan. Minta Allah Ta'ala lindung kita daripada segala wa'tha. Juga apa dia? Wa'tha, kesulitan dalam safar. Wa ka'abatil manzar wa ka'abatil manzar. Minta Allah Ta'ala lindung kita daripada pemandangan yang boleh membuat kita jadi sedih, jadi resah, jadi gelisah.
Minta Allah tutup pemandangan tu semua. Wasu'il munqalab, dan minta kepada Allah lindung kita daripada kita balik dalam keadaan buruk terhadap harta dan keluarga kita. Balik kita itu welcome dia welcome buruk. Jadi sebelum kita nak berjalan, Nabi ajak kita baca doa ni. Abdullah bin Umar kata, dia kata bila Nabi ajak doa ni kami baca, kami tak pernah rasa aman dalam perjalanan sebelum ni macam ni. Tak pernah kami rasa aman. Maknanya sebelum ni belum datang lagi sunnah membaca ni. Semuanya dalam perjalanan apa kami buat? Kami pakai riang kami lah. Kalau ada benda bahaya, kita duduk jagalah, bakar api ke, halau dengan kayu ke. Tapi kami tak pernah rasa aman dalam perjalanan setelah Nabi ajak kepada kami kalimat-kalimat yang cukup azimah ini. Oh subhanallah. Segala keletihan kan Nabi kata dalam hadis Muslim, Nabi kata safar itu qit'ah minal azab. Dia adalah potongan daripada azab. Kita tengok apa kita minta, ya Allah. Semua ni termasuk jangan bagi ada jam, jangan bagi ada serabut. Hawin alaina safarana haza wa tuhi anna bu'da. Tapi daripada Tanjung mai sini tak pernah lah kita baca tu, duk kena jam. Besok nak kena baca, try, bukan kata try, nak amal. Nabi ajak baca. Watwi anna bu'dah, lipat kepada kami kejauhan jalan. Masa berjam-jam duduk dalam perjalanan. Mudahkan perjalanan kami. Anta sahibu safar, jangan kau tinggal kami dalam safar ya Allah. Kaulah khalifah kami pada keluarga, pengganti nak jaga keluarga ni. Fi ahli kami, lindunglah kami daripada keletihan, kesedihan safar, dan lindunglah kami daripada pemandangan-pemandangan yang buruk, dan lindunglah kami daripada su'il munqalab. Jadi kami nak balik, ada benda-benda yang buruk kepada harta dan keluarga kami, kau lindunglah kami ya Allah. Subhanallah ikhwan. Ini satu daripada tawakal orang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Baik ikhwan. Kemudian yang ke-11, ada yang nombor 3, doa apabila melihat karya baru. Doa apabila melihat khairiyah ni orang, karya. Doa melihat khairiyah baru udah lain maknanya. Ada tak? Baca ada khairiyah kan? Khairiyah ni udah orang lain. Jadi kalau balik khairiyah tak salah lah kan? Dia memang tajuk dia lagu tu. Benar, pelan-pelan boleh juga. Sekejap lagi kucing tu duduk tak ada. Kucing duduk ujung kepala. Apa dia ikhwan Nabi ajak kepada kita? Ya, kat sini ada ke doa dia? Ada? Ke surah berapa? Last sekali. Ya, doa masuk kota Mekah, Madinah dan Jeddah. Ya. Ya Allah, doa ni sangat menarik, sangat dahsyat. Janganlah kita tinggalkan doa-doa yang macam ni. Punya petunjuk Nabi ni sebesar-besar petunjuk pada kita, ikhwan. Tak ada orang boleh ajak kita lagu ni, ikhwan. Demi Allah tidak ada orang boleh ajak kita. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Orang lain punya ajaran ni semua tak sampai, sangkut. Tengok. Kita bila sampai dah ke Mekah, ke Madinah,
Kita duduk atas kapal terbang lama, kapal terbang kita mendarat. Kita keluar daripada airport, kita naik apa-apa ke, bas ke apa, kita berjalan. Bila kita berjalan tu, kita start lihat pemandangan yang baru di darat. Baca yang ni. Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa Rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa Rabbas syayatin wa ma adlalna wa Rabbar riyahi wa ma zarayna as'aluka khaira hazihi al-qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Allahu akbar. Tengok ikhwan, tahulah apa nak jadi kat kita ikhwan. Kita pergi tempat orang kan, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, Tuhan 7 langit dan apa yang dinaunginya. Rabbas samawati sab', Tuhan kepada 7 lapis langit. Wa ma adlalna, dan apa yang menjadi zilal dia, berlapis-lapis naung, satu naung ke satu naung. Wa rabbal ardina sab', Tuhan 7 lapis bumi. Wa ma aqlalna, dan apa yang di atasnya. Wa rabbas syayatin wa ma adlalna, Tuhan yang menguasai syaitan dan apa yang mereka sesatkan. Wa rabbar riyahi wa ma zarayna, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. As'aluka khaira hazihil qaryati, Aku memohon padamu kebaikan desa ini, wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam negeri ini, wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung padamu dari kejelekan desa ini, wa syarri ahliha, dan kejelekan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Supaya apa? Supaya kita tak kena, kita tak tahu apa nak jadi kan. Orang nak tipu ke, orang nak buat jahat ke kita ke, Allah selamatkan kita. Allah ikhwan. Itu di antara benda-benda yang saya rasa mustahak kita jangan tinggal dalam perjalanan kita. Adapun bila kita masuk tanah haram, kita automatik tahu dia tempat yang aman. Wa haza baladil amin. Dalam Ali Imran, man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke tempat ini dia aman. Allah janji keamanan. Jadi jangan takut barang hilang, jangan takut pasangan hilang. Allah kata aman, pasti dapat. Hilang pun hilang saat. Apa dia? Hilang lagi baru. Saya tak payah abang lah. Alhamdulillah. Ingat tak dengar? Bolehlah bagi baru kan tak boleh. Tapi yang baru tu tak pasti sama macam yang lama. Itu saja masalah dia. Itu saja. Yang Lili kata lagu ni betul. Itu sajalah, bukan ada apa-apa. Allah bagi alhamdulillah. Kata orang Perak kata, berbahaya jangan dicari. Musuh jangan dicari. Berbahaya. Rezeki jangan ditolak, berbahaya. Yang mana betul? Musuh ke rezeki?
Rezeki jangan ditolak, berbahaya jangan dicari, musuh jangan dicari. Siapa kata? Orang Perak. Bukan orang negeri. Pepatah kan. Musuh jangan dicari, rezeki jangan ditolak. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Macam mana nak faham kan? Faham? Senang je mana? Faham terus. Pakcik Din sampai dak ni macam mana Cik Din? Cik Din sengak je malam ni. Ha? Siapa kata? Kata macam mana? Kereta lama tak sama. Ni kes apa pula ni? Oh yang hilang tadi. Saya ingat tulis kat dinding sekolah siapa kau pula. Oh yang tadi. Kereta lama tak sama kereta baru. Maksudnya? Kereta lama selalu rosak. Ya, Pakcik. Doa ni kan untuk nikah dengan mainah saja. Tidak. Ini untuk segala safar. Kalau kita bukan dari Penang ke Kuala Lumpur, boleh baca. Boleh, Pakcik. Sampai Kuala Lumpur tu boleh baca. Ya. Sampai tempat baru lah. Nah, kita sampai macam kita jalan-jalan sampai bukit apa tu? Bukit sana kan? Kita nak berhenti sat transit, baca doa ni. Kita tak tahu sekeliling kita tu ada apa. Terus berjalanan, berhenti tempat lain pula, ulang lagi baca. Dah sampailah kita ke tempat kita nak pergi tu, baca lagi sekali. Dia bukan untuk pergi Mekah saja. Ini nama dia sunnah-sunnah dalam safar. Baik. Yang ke-11, cari majlis ilmu dan ulama dan minta doa nasihat dari ulama. Kita sampai di tempat tu, ini khususnya kita tekan berkaitan dengan umrah ni kan. Janganlah kita sibuk dengan semayang semata-mata di Mekah, di Madinah. Cari majlis ilmu, minta nasihat para ulama, minta doa mereka. Kita kami ni orang jauh, doakanlah kami kan. Betul la tansana fi du'aika ya ukhayya. Jangan lupa doa kepada, jangan lupa kami dalam doa engkau wahai saudaraku. Jadi kita minta doa sangat mustajab. Mereka ulama kan, kurang-kurang mereka angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Allahu akbar. Kita dapat hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Cari ulama. Gamaknya inilah kot umrah ni dia cari mutawid kot sebagai pembimbing. Dia nak cari sebagai pembimbing. Dia boleh membimbing rohani kita, hikmah, rahsia-rahsia. Bukan dia bimbing hal-hal ni saja. Nak pergi mana? Hari ni kita nak pergi museum. Bukan bimbing tu saja, bimbing dalam rahsia-rahsia itu yang kita nak buka bagi kita nampak. Baik, yang akhir ke-12, istikharah. Istikharah yang benda penting dia akan duduk last. Sebab apa? Kaedah kita sebut 1 sampai 11, kita akan lupa nombor 1 lah. Maka yang paling penting dia kena duduk last. Apa dia? Istikharah. Cuba tengok doa istikharah tu. Allahu akbar ikhwan. Doa istikharah. Baik ikhwan, sebelum saya baca doa istikharah ni, saya nak kata satu perkara. Satu perkara, tapi dia melahirkan dua benda. Apa dia yang pertama ikhwan? Yang pertama, puncak ibadat.
puncak ibadat. Umrah ni ibadat. Dia untuk semua ibadat lah, tapi saya fokuskan untuk umrah. Tajuk ni dia umum, tapi saya kecilkan hanya untuk umrah. Sebab perjalanan kita ni perjalanan yang khusus. Kita berjalan, kita get ready nak pergi ibadat. Kita dah pada awal lagi kan. Baik. Apa dia? Pertama, puncak ibadat. Ibadat ni ikhwan, ibadat kita buat dia ada puncak. Semayang, puasa, haji, umrah ni dia ada puncak. Maknanya kalau ibadat kita buat dia tak sampai ke puncak tu, bermakna ibadat tu tak duduk di tempat dia. Dia boleh bergolek anytime. Satu. Yang kedua apa dia ikhwan? Yang kedua, setiap ibadat yang kita lakukan dia akan melahirkan cinta dan kasih Tuhan pada kita. Pasti. Bila kita buat ibadat untuk Allah, kita menjauhi larangan Allah, dia mesti akan menyebabkan Tuhan cinta pada kita, pasti. Dua perkara ini tersimpan dalam satu perkara. Okey, yang ni kita nak tengok dalam istikharah. Ingat sekejap saya akan sebut. Pertama apa dia? Puncak ibadat. Puncak ubudiyah kita pada Allah. Puncak lah sahabat orang, puncak ni kira dah atas sekali ya. Orang putih kata apa? Atas sekali? Apa? Airbag tu bukan yang kena kereta tu ke? Oh, puncak. Oh, puncak dia. Last sekali. So kalau ibadat kita tak duduk di puncak dia, ataupun dia sampai di puncak, dia tidak dengan kukuhnya di situ, apabila jadi sesuatu dia boleh bergolek. Dia boleh bergolek. Satu Yang kedua apa dia? Ingat, setiap kali ibadat sampai di puncak dia, Tuhan akan tunjuk dia sayang kita. Pasal apa? Dia ibarat dalam mantik kata apa dia? Bila orang tu dah selesai buat kerja, baru dibayar upah. Upah tu tanda dia kerja. Kalau dia kerja separuh, bayar separuh Dia kerja full, maka dia jangan minta lebih Kalau tuan dia tak puas hati dengan kerja, akan jadi masalah Jadi ingat, ibadat ni ada dia punya puncak. Kita kena angkat ibadat, letak di situ. Letak dia dengan kukuh. Apabila kita letak ibadat di tempat dia, Tuhan akan tunjuk cinta dan kasih dia kepada kita. Macam mana Tuhan tunjuk cinta kasih dia kepada kita? Bila yang ni ada, itu tanda ibadat kita sampai di puncak. Tengok dalam istikharah. Last kali kita istikharah. Sebenarnya istikharah ni daripada awal, tapi saja letak dia di bawah, pasal jangan bagi lupa. Kita istikharah. Kita tengok kita nak pergi umrah, kita istikharah. Kenapa ikhwan? Kerana melihat kepada doa istikharah ni dan melihat kepada fitan zaman ni, fitnah zaman ni, sampai kita nak buat ibadat pun kena istikharah. Pasal kita tak tahu fitnah dia. Fitnah sangat dahsyat. Kita nak pergi dengan fikir mana lah ni? Kita tak tahu fikir kita nak pergi ni. Akhirnya kita sampai, kita bayar 7,000, 8,000, maka tengah hari tak ada, dia kata ini tempat ujian Allah. Dia sapu duit kita, dia kata ujian Allah. Sepatutnya kalau itu ujian Allah, kita kena bagi penampak seorang sekali kat dia. Apa siapa? Buah penampak ujian Allah. Hang sapu, hang ambil duit, hang suruh kami bayar di atas satu makanan, tiba-tiba pembayaran itu berlaku, barang tak ada. Di mana ujian ni? Sabar. Ingat, ni Mekah. Allah nak uji hati kita. Oh, mai tak masuk akaun dia, semua ujian kat kita. Tengok. Ini nama dia fitnah. Maka kita berdoa Allah Ta'ala tunjuk kita. Tolonglah saya, ya Allah, saya tak tahu ni. Kalau kita ustaz, banyak fikir panggil nak ajak pergi umrah. Ini panggil. Tapi kita sombong.
Kan? Dengan dis nak pi. Dia kata, awak tak ambil tilam dengan bantal duduk kat dis. Tu kira dia hak dah. Orang dia ajak pergi umrah, siapa pun tak mau nak pergi dengan dis juga. Bukan begitu. Bukan pasal dis, pasal istikharah. Istikharah. Saya istikharah, saya ingat dulu saya dididik dalam uzlah, dalam sulung, dalam kita khalwat dulu. Syekh kita akan pesan pada kita, jangan tinggal istikharah. Jangan tinggal istikharah. Istikharah ni jangan main, ikhwan. Saya beritahu pengalaman. Dia boleh datang dalam bentuk nyata, dia boleh datang dalam bentuk mimpi, khabar. Boleh jadi. Tetapi dia akan ada tanda, itu istikharah. Dia bukan benda main-main. Dia benda kukuh istikharah. Kita berurusan dengan Tuhan. Ini hadis Bukhari Muslim kan, muttafaqun alaih. Ini daripada Jabir. Nabi kata nak kahwin, istikharah. Nak bertunang, istikharah. Nak berhenti kerja, istikharah. Nak minta kerja, istikharah. Nak tukar kerja, istikharah. Nak tolak satu tawaran, istikharah. Nak terima satu tawaran, istikharah. Macam mana? Nak kahwin lagi satu, istikharah juga. Jangan lepas kahwin baru istikharah. Istikharah dulu. Istikharah. Oh subhanallah. Pak Long tengok mama. Pak Long tengok lalu tu kat mama. Pak Cik Din. Istikharah. Pak Cik Din nampak so sweet tu dia nampak. Sejuk ke Pak Cik Din? Tak jawab langsung kan, tak dengar suara. Dengar kereta baru, kereta lama jalan, tak dengar apa dah. Baik ikhwan. Sebenarnya kita tahu dah benda ni kan. Cuma saya nak tekan pada perkara-perkara yang patut kita tekan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amr. Dia buh titik-titik tu kita sebut kerja kita, urusan kita. Khairul li fi dini wa ma'ashi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi. Yang tu kita boleh buat kurungan. Itu perkataan atau kita boleh pakai dia, atau tak mau pakai pun tak apa. Wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdurhu li al khaira haitsu kana summa apa? Raddini bihi. Ya. Apa istimewa dia ikhwan? Istimewa dia adalah hadis Bukhari. Nabi kata, siapa yang istikharah, Nabi kata dia tidak akan berjumpa dengan sesal. Dia tak akan menyesal. Jadi Nabi bacakan doa ni ketika menafsirkan ayat Quran tentang wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka bermesyuarat. Maka Nabi kata mesyuarat dan istikharah tidak akan buat kita menyesal dalam keputusan. Jadi kalau kita tidak istikharah, kita tidak mesyuarat, kita ambil keputusan sendiri, kita akan menyesal.
pasti menyesal, tak dunia akhirat. Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmika. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya saya astakhiruka, saya meminta pilihan Engkau ya Allah dengan ilmu Engkau. Wa astaqdiruka biqudratika, dan saya memohon keputusanmu dengan kudrat Engkau ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya meminta dengan kurniamu yang sangat besar ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, kerana sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, Engkaulah yang maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau mengetahui, Kau maha mengetahui, ya, yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, in kunta ta'lamu hadzal amra, sekiranya di dalam ilmu Engkau bahawa perkara ini, kita sebut perkara kita apa? Nak apa? Nak kerja ke, nak pergi umrah ke, nak apa? Ya Allah, baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir daripada perkaraku ini, maka takdirkanlah ia untukku dan mudahkanlah ia, lalu berkatilah aku padanya. Tengok, minta Allah Ta'ala buat pilihan pada kita dengan kudrat dia, ilmu dia dan kelebihan yang Allah miliki. Sekiranya benda ini baik untuk din kita, kehidupan kita, ya Allah, faqdurhu li, Kau takdirkanlah urusan itu untuk aku, dan Kau mudahkanlah aku pergi pada dia, dan Kau berkatilah aku. Sebaliknya, sekiranya Engkau mengetahui buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir dari perkaraku ini, maka hindarkanlah aku darinya, kemudian takdirkanlah untukku kebaikan bagaimanapun adanya, lalu berilah aku keredaan dengannya. Summa kana raddini bihi, Kau bagi aku ada sifat redha dengan keputusan yang Kau buat kat aku ya Allah. Supaya kita tak ada rasa apa? Kan kita suka menyesal, ataupun kita rasa awak jadi lagu ni keras. Tak. Kau ubah hati aku redha dengan keputusan Kau. Istikharah ni jangan main-main. Ya. Kita istikharah dengan jiwa yang benar, dengan jiwa yang ikhlas, Allah akan buat keputusan pada kita. Allah buat keputusan. Allah akan susun. Benda yang kita tak boleh nak apa? Nak handle, serah ke Allah. Allah ambil keputusan. Maka banyak perkara Allah Ta'ala telah selamatkan kita nanti. Baik ikhwan, saya katakan tadi bahawa kemuncak ibadat, kita pergi umrah ni, kita nak balik sesuatu. Ada rahsia, ada hikmah. Rahsia kita panggil asrar, dan hikmah. Hikmah ni apa dia? Kita boleh menyingkap banyak fadilat demi fadilat. Rahsia, puncak ibadat. Ikhwan, kita buat ibadat nak bawa hati kita pada puncak dia. Baik ikhwan, 44 surah Ghafir. 44 surah Ghafir, Allah guna perkataan ini, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kita pakai dengan terjemahan apa? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kita kata sentiasa aku menyerahkan urusan aku bulat-bulat
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan hamba dia. Baik ikhwan, apa ini? Apa ini? Kita dalam urusan kita, nanti kita pergi umrah, kita buat ibadat semua cukup cantik, kita serah seluruhnya kepada Allah. Kalau terjemahan dia kata bulat-bulat, betul? Bulat-bulat serah pada Tuhan, betul? Seluruhnya serah. Kita tak mau ambil tahu apa dah, serah pada Allah. Supaya kita nak ajak pada diri kita ni apa dia? Kita mempercayai Allah sebagai pemelihara kita. Dia jaga kita, dia jaga kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan jaga kita. Tuhan bukan jaga kita dalam keadaan apa? Kalang kabut, culang caling. Tak. Allah jaga kita sungguh. Kerana itu kita nak serah diri kita kepada Allah sungguh, dan kita percaya Allah jaga kita. Bila kita bawa hati kita ke sini, kita sampai pada puncak ibadat. Tidak ada makna ibadat kalau kita tidak boleh serah pada Allah. Apa makna? Apa makna kita bekerja tapi tak percaya kat bos? Kita kahwin tak percaya pada pasangan. Dia ni betul ke tak betul ke? Dia ni kata pergi kerja, ranjau ke tak ranjau? Dia ni kata dapat gaji, kena potong tu, kena potong tu, dia balik banyak ni aja. Dia ni ranjau ke tak ranjau? Tak boleh. Allah akan jaga kita mengikut kebijaksanaan Allah pada kita. Baik, ini ya. Apabila kita letak ibadat kita di tempat dia, kita buat semua ibadat ni, kita serah ke Allah. Kita angkat ibadat kita sampai pada peringkat kita boleh serah pada Allah. Ketika itu Allah akan bagi pada kita kasih sayang dia. Apa dia kasih sayang yang Tuhan akan bagi pada kita? Oh, yang ni dahsyat. Dengar alailah, help me, help me. Help me, help me, help you. Mana? Yang ni adalah tanda. Kalau kita dapat benda ni, tanda. Dan kalau kita tak dapat benda ni, ikhwan, bermakna ibadat kita tak naik. Kita kena bekerja keras. Apa dia? Tengok. Apa Tuhan bagi pada kita? Iaitu Tuhan bagi fatahallahu laka babul fahmi fi mun'i adal man'u ainal ata'i. Oh, dahsyat. Apa dia? Tengok. Apabila Allah membuka kepada kamu pintu faham. Pintu apa? Pintu faham. Sekarang kita nak minta Allah jaga kita. Serah diri kita pada Allah, rezeki kita, apa saja. Ibadat yang kita buat ni, dia boleh lonjak perasaan tu, keyakinan tu. Ya Allah, aku angkat seluruhnya naik pada Engkau, ya Allah. Apabila Allah Ta'ala membuka kepada kita pintu faham. Faham apa? Faham cara dia jaga kita. Macam mana salah satu Tuhan jaga kita yang kita susah faham. Susah nak faham. Tapi dia masuk dalam ayat tadi. Aku serah diri aku pada Allah bulat-bulat dan Allah akan jaga kita. Kalau kita jatuh parit, kita apa? Nak jatuh parit, tiba-tiba tak jatuh parit. Siapa jatuh parit? Siapa jatuh parit? Salah jatuh parit. Minggu sudah dia jatuh parit. Parit tu besar, lebih kurang dalam dia dalam 7 kaki. Lebar dia bawa kepada 4 kaki. Kebetulan dekat Bangi, dekat hospital, belakang hospital An-Nur. Dia kan hospital Nur tu, hospital Salin kan. So dia beli barang. Dia pusing kat belakang. So dia nampak parit. Dia angkat jubah dia. Selit macam ni lah. Nak langkah Masa dia nak langkah tu jubah piloreh. Bila jubah piloreh, longkang kaki jadi masuk dalam. Tapi bila masuk dalam, tangan dia pergi ke dinding dia kan. Dinding, kaki satu terkepak,
lagi satu terkontang kanting. Jadi habislah colok lah satu ni. Usahlah. Jatuh parit. Lebam lah habis. Dia putih nampak, kalau saya tak nampak. Seronok. Saya pergi tengok. Aku jatuh parit. Adalah jatuh parit. Pasal apa pergi langkah parit? Jalan tu dah ada. Saja lama tak langkah. Dia ingat macam parit Komodo aku. Ni parit. Banyak tu tepuk dia dah. Sakit lah. Patah telinga mata dia. Bengkok lah jadi. Lepas tu dia ajak saya pergi Bukit Bintang. Dia ajak saya pergi Bukit Bintang. Dalam jatuh parit. Kami pergi Bukit Bintang. First time saya masuk Bukit Bintang benar. Siang. Tapi dekat nak maghrib. Pakcik yang kata Bukit Bintang ni, saya baru tengok tu bukan manusia, planet. Bukan orang. Mamang. Daripada baju, daripada rambut, dia tu pakai cermin mata kalau Superman. Tak tahu pasal apa. Duduk melekat kat dinding ambil gambar. Saya kata ni ke Bukit Bintang. Kami nak ada Plaza Sungai Wang. Plaza Sungai Wang. Pergi buat cermin mata dia. Khazanah manusia pakcik. Dia kata main Bukit Bintang hilanglah sakit sikit. Subhanallah. Subhanallah ikhwan. Baik. Ada perkara macam kes tadi jatuh parit. Tiba-tiba tak jatuh. Orang kata macam nak jatuh, tiba-tiba tak jatuh. Kita akan kata apa? Allah tolong kita, alhamdulillah. Itu penjagaan Tuhan kepada kita yang kita senang faham. Yang tu tak payah fikir. Semua orang tahu Tuhan jaga. Tapi ada lagi satu penjagaan Tuhan yang kita susah faham. Tapi dia masuk dalam bab penjagaan. Kenapa? Kerana kita dah kata aku nak serah diri bulat-bulat pada Allah. Yang bahagian ni kita susah percaya kata dia jaga kita. Dia guna perkataan apa? Iza fatahallahu laka babul fahmi fi mun'i. Apabila Allah Ta'ala membuka kepada engkau pintu untuk faham. Faham apa dia? Faham bagaimana Allah menegah engkau mendapat sesuatu. Allah halang kita. Kita baca doa, doa tak menjadi. Ibadat yang kita buat tak menjadi. Kita buat tu tak jadi, kita buat ni tak jadi. Apabila Allah Ta'ala beri kepada kita faham macam mana Tuhan jaga kita dalam bentuk dia cegah kita dapat sesuatu, sebenarnya dia sedang jaga kita. Adal man'u ainul ata. Apabila Allah bagi kita faham dengan dia halang kita itu, dia sedang memelihara hidup kita di masa depan. Ketika itu kita mendapat seluruh kebaikan. Macam mana nak faham yang ni? Pasal dalam ayat 44 tadi kita kata apa? Aku serah diri aku bulat-bulat pada Allah. Aku nak dia jaga aku. Penjagaan yang kedua ni susah faham. Tuhan bagi kita sakit dan dia tahan sembuh. Macam mana nak faham dia jaga kita? Kok mana yang kata dia jaga? Patut sakit sembuh. Kenapa tak sembuh-sembuh? Apabila Tuhan membuka kepada kita faham. Berdasarkan ayat 44 tadi, Allah bagi kita faham satu jenis penjagaan di luar adat. Tuhan berinteraksi dengan kita halang. Tak bagi kita dapat yang tu. Kita tengok dengan mata benda tu baik, tapi kita tak dapat. Kita masuk projek tak jadi. Kita nak buat charity tak jadi. Allah halang. Apabila kita boleh faham kata salah satu bentuk dia jaga kita ialah dengan apa dia? Dengan sifat apa dia? Mun'i. Dia cegah hajat kita daripada tercapai.
Kita boleh faham kata tu cara dia jaga kita dan kita syukur. Ketika itu kita akan dapat kebaikannya sangat dahsyat. Lah macam mana kita nak faham? Sebab kita dah kata wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serah ke hang jagalah aku ya Allah. Dengan mata kita nampak sebelah aja cara dia jaga. Kita nampak satu jalan aja. Apa dia? Selamatkan, selamatkan, selamatkan. Macam mana dia izin pula keburukan masuk. Dia izin. Ada satu orang, dia buat ayak, dia sudah marah pada customer dia, dia geram, dia tu cakap apa lebih kurang, dia sudah blend fresh orange tu, dia khat tu. Dia tu cakap lebih kurang apa tu tahu lah. Dia khat tu, dia boom, di bawah je gula sikit. Nyan. Dia boom. Pi order, pi saji. Nak bagi kawan tu padan muka hang ah. Ada yang lepas ayat stocking pun ada juga. Ada. Duk main 3 suku. Dia tak bagi dia tu makan lah. Tengah dia tu nak makan, seorang masuk mai, kawan-kawan tu juga kawan kepada kawannya Khaitui tu. Oh, dia tu pula bila kawan ni macam ustaz lah. Tak apa, ustaz minum dulu, saya order lain. Dia tolak lah kepada kawan ni, ustaz kan? Ustaz minum dulu ustaz, saya order lain. Dia panggil, minta lagi satu. Dia ni sudah tengok. Alamak, aku nak buat macam mana ni? Aku nak bagi dajah ni kena, dia sudah tolak kat ustaz. Dia pula duk memang mengaji Riyadhus Salihin. Agak-agak ustaz mana? Yang saya boleh tahu tau. Dia tolak. Kata ustaz minum dulu. Kita pun dengan lah. Mana kita minta khair tu yang dalam tu? Dengar ayat gula semua dia buat cantik. Dengan dia lepas ais ketul dengan tengah hari. Hari tu pula hari Senin tak puasa. Nak jadi pasal Dia duduk di dapur tu, dia duduk gelisah. Dia takut ustaz minum. Dia buat fresh urin nombor 2 tu, dia main letak cepat-cepat, dia ambil fresh ni, dia bobe. Tengok dia, pasal apa? Tak, dia kata tak bergula. Dia hantarnya lain. Minum lah. Dah habis minum semua, dia bang. Dia kata, ustaz, saya berdosa. Saya nak berdajah dia tu, tak tahu nak kenal ke ustaz. Saya khair tu. Saya kata, tak, kalau bagus punya khusyuk aku nanti dapat. Dia cerita sendiri. Baik, ni saya nak abang ni. Baik. Orang yang tahu di dalam minuman itu ada benda kotor, dia bagi dah orang yang dia sayang minum. Dia tak akan bagi. Tapi orang yang dia sayang ni tak tahu kata benda tu kotor. Pasal fresh orange, warna dia orange, bentuk sama semua, dilihat tidak ada mudarat apa. Tapi orang yang tahu benda tu kotor, apa dia akan buat? Dia akan halang jangan bagi kawan tu dapat. Itulah satu contoh tajuk yang kita baca. Apabila Allah menghalang kita dari satu kebaikan, Allah sedang pelihara kita. Itu satu jenis penjagaan Tuhan pada kita. Yang tadi kita kata, aku serah pada hang bulan-bulan, hang jagalah aku. Dia jaga kita. Banyak rezeki kita bocor tengah jalan. Kita lebih banyak sakit daripada sihat. Dia sedang jaga kita jangan terlibat dengan kekotoran dalam dunia. Itu tanda apa? Dia sayang kita, ikhwan. Dan apabila kita boleh faham benda ni, bermakna kita telah dapat kasih sayang dia.
Kerana benda ni akan mencabut buruk sangka kita kepada Tuhan total selama-lamanya. Tapi soalnya, dapat ke tak dapat? Apabila Allah sayang pada kita, Allah bagi surat. Yang tak bersalah pun dapat surat. Allah sayang. Macam mana nak faham? Dua surat. Satu kepada pesalah, satu yang tak buat salah. Kalau dia kena, betul lah dia buat salah. Aku tak ada kena mengenai dengan ini cerita. Kan dia kata, CP sudah kena amat nisbu. Ya ikhwan, apabila perasaan itu kita bawa pergi dalam ibadat, artinya kita telah letak ibadat itu di tempat dia. Apa makna ibadat? Ketundukan kita kepada Allah sampai pada puncak dia. Dan Allah akan tabuk sayang dia pada kita. Dia jaga kita dalam bentuk dia halang. Ada najis dia halang, ada kotor dia halang, ada racun dia halang. Kita tak tahu. Orang yang halang tu tahu, kata fresh orange tu jangan ustaz minum. Ustaz duk ajak saya Riyadhus Salihin. Hampir kat itu pasal apa? Dah saya nak bagi kat dia. Saya tak tahu ustaz nak main. Nasib, saya kata nasib baik. Tak kalau aku khatam tu Riyadhus Salihin duduk dalam kepala. Boleh faham tak saya kata? Maka kita nak pergi umrah, nak pergi ziarah, kita nak bawa yang dibawa balik. Bukan saja-saja nak tawaf, bukan saja-saja manasik. Kita nak faham Tuhan macam mana dia jaga hidup kita. Kenapa nama kita tak tinggi? Kan? Kenapa kita tak kaya? Ya Allah, aku nak kaya ya Allah. Allahumma aghnini bi rizqika, kayakanlah aku dengan rezeki engkau. Tak kaya-kaya, duduk lagu ni lah. Apa Tuhan sedang buat? Dia sedang jaga kita dalam bentuk dia halang. Macam ya. Kalau macam kita nak doa, kita nak minta doa. Tadi Ustaz kata dia menolak tak macam. Ada salah Tuhan kata. Tak faham. Saya kurang faham. Maksudnya macam mana? Allah tak bagi apa yang kita minta, tapi kita dah minta juga. Allah tak bagi apa yang kita minta. Ya. Kita banyak benda kita minta Allah tak bagi. Kan? Kita dah minta juga baik. Tidak salah kita minta. Cuma sekarang kita tambah sikit doa kita. Ya Allah, tunjuklah kepadaku hikmah apa yang sedang jadi pada aku dan bagaimana kau berurusan dengan aku. Minta Allah tunjuk. Tadi saya kata apa? Rahsia dan hikmah. Ini berdasarkan suratul Baqarah. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa Allah tunjuk hikmah pada dia, bermakna dia mendapat kebaikan yang sangat banyak. Kan jam semua duk jam jalan kita. Ya Allah, kau tunjuklah hikmah daripada aku ya Allah. Macam mana hang jaga aku ya Allah? Tunjuk bagi aku nampak dengan mata hati aku. Kita ada mata hati kan? Abu Bakar kan? Ingat tak? Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Semua orang seronok ke tak? Tapi siapa menangis? Abu Bakar. Dia ada mata hati. Dia dapat lihat lain daripada sudut lain. Alhamdulillah, ayat mata dia lenang. Apa tahu tak? Kalau Islam sempurna, apa petanda dia? Nabi akan tinggalkan kita. Apa yang kau seronok sangat? Dia tangih bab lain, dia pun syukur bab lain. Ya Allah, kita minta kepada Allah. Selama ni aku tak dapat apa yang aku nak. Aku percaya ke hang ya Allah. Allah tanya pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya bagaimana kau hidup ke orang yang mati? Kaifa tuhyil mauta? Allah kata pada Ibrahim, awalam tu'min? Hang tak beriman ke aku? Ibrahim kata dah, sekadar menenangkan hati. Kalau Allah kata ambillah 4 ekor burung, kan? Pergi letak di penjuru bukit kan? Lepas tu panggil burung tu. Burung tu macam tu balik hidup. Allah kata mudah bagi Allah. Ibrahim kata aku tenang sekarang. Sekarang kita nak minta kepada Allah hikmah. Apa yang sedang jadi pada diri kita. Dan kalau itu cara Tuhan jaga kita, kita redha. Alhamdulillah ya Allah. Pasti Allah jaga kita dengan cara yang sangat terbaik. Boleh nak?
Boleh Rahman? Faham? Alhamdulillah. Maka kita berbaki lagi satu lah, iaitu apa dia? Iaitu amalan kita ziarah ke Madinah. Itu maknanya mandi mandi kan, pergi Sabtu, dan lagi jangan lama-lama, nanti boring. Ni pun dah terlajak ni. Pak Cik Din, boleh ke nak kata sesuatu ke? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tadi saya dah cakap semua ni, ikhwan.